Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Mulakan Tuan Imam, Tuan Kuasa Surau, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita merapat syukur dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama lagi, dan hari ini kita buka kitab baru. Ya. Alhamdulillah, saya tak tahu berapa tahun dah kuliah dekat surau ni. Kita dah habis bincang yang pertamanya kitab Fiqh Mazhab Syafi'i. Kemudian kita dah habis juga bincang kitab Kanun Jenayah Syariah. Sini je kot yang saya dah habis 2 kitab. Yang lain tu tak habis. Tak habis kitab lah maknanya. Sebab kadang-kadang ada tempat belajar tafsir. Tafsir banyak kan. 30 juzuk kan. Jadi bila dah habis 2 kitab tu, duk fikir-fikir nak belajar apa, nak ngajar apa kan. Saya terfikir kitab-kitab hadis yang besar jarang dibaca dan dikupas dalam surau-surau dekat tempat kita ni lah. Jadi saya fikir kalau kita baca kitab Sahih Bukhari, tetapi tuan-tuan jangan mengharapkan saya membahas macam orang hadis lah. Sebab latar belakang saya ni bukan latar belakang pengkaji hadis. Latar belakang saya ni lebih kepada syariah. Jadi mungkin kita lebih membahaskan isi hadis, bukan membahaskan periwayatan dia dan sebagainya lah. Sebab kalau kita, kalau tuan-tuan nak perbahasan berkenaan dengan perawi hadis, saya ada satu kitab Sahih Bukhari juga yang saya beli tahun lepas. Tebalnya lebih kurang tebal ni juga. Besarnya hampir 4 kali ni. Harganya RM100. Tapi dalam tu baru 10 hadis kot yang dibahaskan. Baru 10 hadis. Di antara perbahasan dia kalau dalam kitab ni dia ada hadisnya saja. Contohnya dalam kitab ni dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terus Imam Bukhari memulakan dengan bab wahyu. Tapi dalam buku tu yang saya baru beli tu, bila Imam Bukhari memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, perbahasannya sahaja 15 muka surat. Kenapa dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kemudian dia tak ada Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sedangkan kebanyakan kitab-kitab agama dia bermula dengan itu. Dalam perbahasan panjang tu, ada yang kata kerana hadis yang suruh memulakan dengan Alhamdulillah, salat dan selawat itu, ulama kata tidak sampai standard hadis yang diambil oleh Imam Bukhari.
Maknanya Imam Bukhari punya hadis lagi ketat. Walaupun tu hadis yang sahih, dia kata, tetapi hadis-hadis yang dikumpul dalam Sahih Bukhari martabatnya lebih tinggi daripada hadis-hadis itu. Sebab tu Imam Bukhari dia tak ambil. Di antaranya lah. Perbahasannya panjang lah, saya pun tak ingat semua kan perbahasan itu. Tapi seringkas itu Imam Bukhari memulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau nak bahas yang tu panjang lah. Jadi saya tak bahas macam tu. Dan orang yang membahaskan kitab itu, penulis kitab itu, dia adalah seorang yang memang belajar hadis, yang dia itu boleh menyebutkan guru dia sampailah kepada Imam Bukhari. Guru dia 14 orang kot. Sampailah kepada Imam Bukhari. Jadi saya tengok kitab tu macam, kalau nak bahas lah, macam orang ni tak lah. Kan, kerana keilmuan dia. Periwayat setiap orang tu, katakan daripada siapa tu, dalam kitab tu disebut peribadi semua. Ni orang ni macam mana, orang ni macam mana, orang ni imam ni ambil hadis daripada dia, orang ni imam ni tak nak ambil hadis daripada dia. Semua dia bahas tu. Oh, saya tengok tu. Sebab tu martabat hadis dalam Sahih Bukhari ni dianggap sebagai hadis yang paling kuat. Sebab tu kebanyakan ulama kata lepas Quran Sahih Bukhari. Lepas Quran Sahih Bukhari, barulah sahih-sahih yang lain. Bukan hadis yang lain tu tak kuat, tetapi kekuatan yang ada dalam Sahih Bukhari di segi periwayatan dan sebagainya sangat kuat. Walau bagaimanapun ada satu dua hadis dalam Sahih Bukhari yang ada juga orang pertikai. Pertikai bukan kata tak sahih lah, kekuatan hadis itu berbanding dengan hadis yang lain. Sebagainya lah. Jadi itu betul-betul orang yang kaji baru dia bahas detail itulah. Tapi kita tak bahas detail itu. Kita akan bahas beberapa perkara yang ada dalam hadis tu, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis-hadis itu pun saya rasa sudah cukup lah untuk kita kan. Tapi kalau kita memang belajar untuk jadi ulama besar kena macam tu lah. Tapi kita belajar untuk kita amal dan juga sampaikan sebahagian, saya rasa memadai dengan kita baca dan juga kita memahami hadis-hadis itulah. Okay. Imam Bukhari memulakan kitab dia dengan bab mula-mula wahyu turun. Bab badil wahyu. Bagaimana wahyu itu turun. Bagaimana dia menerima wahyu. Kerana ilmu ni puncanya daripada wahyu. Jadi dia memulakan kitab tu dengan wahyu. Tajuk ini pun dibahaskan juga. Kenapa? Tapi saya tak bahas lah yang tu. Saya tak bahas. Okay, kita terus kepada hadis yang pertama. An Umar bin Al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila al-mar'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ni dah selalu dengar lah dalam segala bab membahaskan bab niat. Jadi dari Sayyidina Umar bin Khattab, katanya dia mendengar Nabi SAW sabda, tiap-tiap amal harus disertai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Ini juga dibahaskan oleh ulama. Kenapa Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat dan kenapa tak dikata innamal af'alu binniyat? Kerana amal ni perbuatan, af'al juga perbuatan. Tapi sebahagian ulama mengatakan bila amal dia adalah perbuatan orang yang berakal. Tetapi bila af'al dia tidak semesti. Maknanya binatang-binatang juga perbuatan-perbuatan tu dianggap sebagai af'al. Tapi bila amal dia adalah amalan-amalan, perbuatan-perbuatan orang yang berakal. Itu satu. Yang kedua, bila dikatakan amal, dia juga perbuatan yang perlu dilakukan secara istiqamah.
Ya, jadi maknanya amalan-amalan agama memang kita kena istiqamah. Jadi semua amalan agama tu dia mesti dengan niat. Dan kenapa dikatakan amal bukannya amal? Dia guna kata jamak banyak. Ya. Kerana satu perbuatan itu ya, boleh jadi di dalamnya ada banyak perbuatan. Contohnya kita sembahyang. Dalam sembahyang kita ada zikir, ada baca Quran, ada macam-macam. Kan? Dan biniat dengan niat yang banyak ya, juga dibahaskan. Kenapa kita kena dikatakan perbuatan yang banyak itu dengan niat yang banyak? Kerana walaupun ada amal-amal memang kena khusus niatnya. Tetapi ada amal yang kita buat satu perkara tapi boleh jadi niatnya banyak. Dan niat itu yang menjadikan pahala tu banyak. Contohnya, tonton datang surau. Ada orang datang surau niatnya nak semayang je. Nak semayang berjamaah. Jadi dia datang, niat semayang berjamaah, dapat pahala semayang berjamaah. Tapi tuan-tuan datang, pertama niatnya nak semayang jemaah. Niat juga nak belajar. Nak belajar ilmu ni. Niat juga nak bersilaturahim dengan kawan-kawan yang lain. Jadi dah ada 3 niat tu kurang-kurangnya. Kan? Lepas tu kan balik pula mungkin dah niat nak cerita pula dekat isteri apa yang dia belajarnya. Niat pula balik nanti nak bawa entah apa oleh-oleh kat orang rumah nak makan malam. Kita tahulah niat masing-masing lah kan. Jadi sebenarnya ganjaran kita ni berdasarkan niat itu. Oh, lepas ni niat macam-macam. Ya. Dan seandainya kita belajar ni memang niatnya, oh biar ada ilmu, biar boleh sampaikan. Tapi mungkin kepahaman kita tak sampai situ, nak sampaikan pun tak berapa pandai. Tetapi niatnya tu dah ada juga ada ganjaran. InsyaAllah. Kan? Tu dan niat pula nak duduk sampai isyak. Kan? Kalau kita mati sebelum isyak ni, mungkin ganjaran isyak tu dapat dah. Kerana niat dah nak isyak. Jadi maknanya satu perbuatan kita datang ke surau tetapi niatnya macam-macam dan kita dibayar, diganjar dengan niat yang macam-macam itu. Kan untung. Kan? Jadi niatlah. Ya. Okey. Dan balasan bagi setiap amal manusia ialah pahala bagi apa yang diniatkannya. Kan? Jadi mungkin niatnya kat sini nak apa? Kalau niatnya nak lari daripada isteri kat rumah, rugilah. Malah bebil kat rumah kita pun duduk kat surau sebab nak lari daripada masalah kat rumah umpamanya lah kan. Jadi rugi. Kerana niatnya nak lari tu. Tapi harapnya niatnya betul semua. Untuk cari ilmu, untuk duduk dekat diri dengan Allah Ta'ala. Walaupun dia nampak simple, santai-santai, duduk-duduk, sandar-sandar, tetapi ada insya-Allah ilmu sikit-sikit yang didapati dan mungkin juga banyak. Kerana setengah manusia Allah Ta'ala bagi kepahaman tu lebih daripada yang menyampaikan. Kan? Saya cakap ni sikit je, tapi mungkin pada saya pun tak kesan sangat. Tapi pada tuan-tuan tu mungkin lebih berkesan. Dia tak tahu. Kerana ilmu Allah Ta'ala bagi, hidayah Allah Ta'ala nak bagi ni, dia macam-macam. Contohnya kan, kita baca Quran, daripada kecil dia baca Quran. Terjemahan Quran, baca juga. Tetapi macam mana orang yang baru pertama kali baca Quran, bila baca Quran tu, menggeletar dia rasa Tuhan bercakap dengan dia. Kan? Tadi saya tengok satu video, orang baru masuk Islam. Tudung pun tak kaya lagi lah. Dia masuk Islam, dia kata, dia belajar sembahyang. Bila dia belajar sembahyang ni, dia berkata, okey lah,
Aku memang bertekad nak sembahyang 5 waktu. Baru belajar kan, baru Islam baru belajar. Dan waktu subuh, dia kata dia mimpi. Sebab subuh ni dia kata berat lah nak bangun kan. Dah lah. Kita yang Islam 10 tahun pun banyak tinggal juga subuh tak ramai yang datang kan. Ini kan baru masuk Islam. Dia mimpi macam dikejutkan. Lepas tu dia bangun, lagi 2 minit nak masuk subuh dia kata. Jadi perasaan dia apa? Bila saya nak dekat dengan Allah Ta'ala, memang Allah kejut saya dia kata. Dalam mimpi tu macam dikejutkan, bangun sembahyang. Dia kata, so dia bila dia sedar tu tengok nak masuk waktu dah. Perasaan dalam diri tu terasa Allah dekat dengan dia. Kita sembahyang lama dah. Tapi rasa tak macam tu? Kan? Takut dah sembahyang pun Allahu Akbar, tak rasa lagi. Kan? Tak rasa lagi. Nah, jadi, ya, kadang-kadang niat-niat ini dan juga ilmu-ilmu ini kadang-kadang nampak sikit tetapi kesannya kadang-kadang besar kepada seseorang. Ya? Jadi tiap-tiap amal mesti disertai dengan niat dan bagi setiap amal itu apa yang diniatkan. Maka barang siapa niat hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, baginya pahala hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya kerana dunia yang hendak diperolehnya atau kerana perempuan yang hendak dikawininya, maka pahala hijrahnya sesuai dengan niatnya untuk apa dia berhijrah. Kalau hadis ni ada dua perkara lah kan. Yang pertama tadi asasnya niat dapat pahala. Yang kedua ni macam contoh juga Nabi kata bahawa kalau seorang tu buat suatu perkara tu memang kerana Allah, ya, maka kerana Allah lah dia. Tetapi niat-niat yang kerana Allah ini juga mestilah amal-amal yang bukan bercanggah, ya. Maknanya benda-benda yang tak baik diniatkan baik tak jadi. Kan? Melacur, niatnya cari rezeki untuk anak-anak, tak boleh. Tidak menjadi baik perkara itu. Jadi walaupun setiap perbuatan itu berdasarkan kepada niatnya, tapi perbuatan itu sendiri tidak boleh perbuatan yang maksiat. Ya. Kalau perbuatan itu perbuatan yang harus, kan? Contohnya senyum. Kan? Memang Nabi suruh senyum, sunat senyum. Senyum ni sedekah. Tapi kalau senyum tu ngorat, kan? Senyum sebab ngorat. Kan? Senyum, sengih, ngorat rupanya kan. Niatnya tak betul. Benda yang betul, kalau niatnya pun tak betul, jadi tak betul. Macam juga sembahyang. Sembahyang, kalau niatnya bukan lillahi ta'ala. Niatnya apa? Mungkin kerana ada jawatan tertentu yang kalau dia datang surau tu senang sikit lah dia dapat. Agaknya lah kan. Saya tak tahu lah jawatan apa lah kan. Katalah dekat-dekat musim pilihan raya, adalah contohnya ya. Contoh je ni, jangan marah. Ya. Jadi tujuan datang tu apa? Biar orang surau mundi, agaknya gitulah kan. Jadi niatnya tak betul. Nasillahi ta'ala. Tapi kalau ada orang baru datang dan sebagainya dalam musim-musim tertentu tu, janganlah pula kita perli-perli dia. Mungkin itu baru nak mula dia berubah kan. Selalu bila awal Ramadan tu ada je diperli kan. Ni baru keluar dari gua mana kata dia. Dah 2 hari je lah dia datang kan. Jadi sepatutnya kita ni meraih lah kan. Okay. Walaupun bila masa. Jadi barang siapa yang hijrahnya jadi baik tu kerana Allah SWT kan. Maka dapatlah dia pahala kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau dia niatnya untuk pangkat, untuk apa, maka sesuai niat dia itulah akan diganjar oleh Allah SWT. Ya. Okay, itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua.
An Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha anna Al-Harits bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini misla salsatil jaras wa huwa ashadhu alayya fayafsimu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamassalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqulu qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fi yawmi syadidil barri fayafsimu anhu wa inna jabinahu layatafassadu arqan, ya. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ya. Katanya Haris bin Hisham radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah caranya wahyu turun kepada anda ya Rasulullah, ya. Jadi Aisyah ni dia ummul mukminin. Ummul mukminin maknanya dia bila dia isteri-isteri Nabi ni semua dia adalah ummul mukminin. Gelaran ummul mukminin inilah yang menyebabkan bekas-bekas isteri Nabi ni dia tak boleh kahwin dengan orang lain lah. Kerana status dia adalah mak. Jadi macam mana kita tak boleh kahwin dengan mak, sebab tu isteri Nabi ni dia tak boleh kahwin lepas dia bercerai dengan Nabi, kecuali ada seorang yang Nabi nikahi tapi Nabi tak setubuhi, ya. Dan dia tak nak kahwin dengan Nabi. Nabi dah kahwin, dia tak nak, Nabi lepaskan dia. Ya, itu je. Yang lain, sebab tu dia tak dapat gelaran Ummul Mukminin. Yang lain ni adalah Ummul Mukminin, ya. Jadi di antaranya Aisyah. Sebab itu para ulama bahas di antara hikmah kenapa Nabi berkahwin dengan Aisyah yang muda itu, kerana Aisyah ni orangnya bijak. Bila Aisyah tu bijak, dialah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis, benda-benda yang ada dalam rumah lah, senang cakap begitu. Dan juga di luar. Ya. Jadi apa-apa yang lakukan dalam rumah dia boleh sampaikan. Sebab tu banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah berbanding dengan isteri Nabi yang lain. Ya. Itu antara hikmahnya lah. Di samping zaman itu, ya, zaman yang mungkin kematangan pada usia yang muda lah, kan. Sedangkan zaman atuk kita dulu pun, kan, tak tahu lah kok tuan-tuan pun zaman isteri umur 14 tahun ke. Tak silap saya, mak saya nikah umur 14 ke, tak silap saya, kan. 12 tahun pun ada, ni maknya dulu kan. Mak 12 tahun. Jadi tak pelik lah zaman dulu kan. Zaman sekarang ni lah umur 18 pun orang masih bertikai lagi. Sampai nak naikkan lagi umur apa, orang kahwin kata tak matang lah. Macam-macam lah. Tapi Mufti Sabah ke mana? Dia nak turunkan. Bukan nak naikkan, nak turunkan umur boleh kahwin. Bukan tak boleh kahwin lah. Tapi kalau bawah daripada umur tu kena pergi mahkamah minta kendaraan khas apa semua kan. Okey. Balik pada hadis ini, Haris tanya, ya Rasulullah, macam mana anda menerima wahyu? Maka jawab Nabi SAW, kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku kedengaran seperti bunyi loceng. Itulah yang sangat berat bagiku. Setelah bunyi itu berhenti, lantas aku mengerti apa yang dikatakannya. Jadi Nabi kata, wahyu itu datang macam bunyi loceng. Jadi perbahasan di kalangan ulama pun macam bunyi loceng tu sebelum wahyunya sampai ke atau macam mana? Sebahagian ulama kata dalam bahaskan hadis ni, dia kata kemungkinan bunyi loceng itu apabila Jibril alaihissalam ni datang.
Kerana dalam hadis diriwayatkan Jibril ni dia ada 600 pasang sayap. Dan sayapnya tu dia ada, apa nak kata ya? Katalah macam permata-permata, begitulah senang cakapnya. Jadi bila dia datang tu gesekkan bunyi dia tu kan macam bunyi loceng lah, kerenceng itulah agaknya. Yang menyebabkan bila dia datang tu kedengaran begitu bagi ulama bahas. Sebahagiannya kata Jibril ni pun datang bukan dia seorang dengan pengirim-pengirim malaikat dia. Kan? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan bila kita buat majlis ilmu ni malaikat turun beramai-ramai tuan. Kan? Kita ni kalau nampak malaikat yang bersama kita semua ni tak tahulah suka ke takut, tak tahulah. Mungkin takut kan. Tapi banyaknya kan. Mungkin takut. Mungkin ramai. Mungkin suka kan. Tapi maknanya malaikat tu semua buat rahmat lah. Kan? Okay. Tetapi sebahagian besar ulama kata taklah. Memang wahyu tu datang. Jibril datang menyampaikannya dalam bentuk yang sebegitu rupa. Yang manusia biasa ni tak dapat mengerti lah. Kan? Tak tahu. Sebab itu wahyu yang turun daripada Allah Ta'ala, dari Lauh Mahfuz yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi ni, setan-setan tak dapat nak tangkap. Kan? Sebab itu dalam surah Jin, Kul uhiya ilayya anna ustama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi itu kan. Sebab dia dengar berita langit dah tak dengar, cari, rupanya sampai dah berita itu kepada Muhammad dan dia tak mengerti. Kan? Kerana dia direct daripada Jibril kepada Nabi. Dan bila selesai Jibril menyampaikan dalam bentuk yang begitu, Nabi kata dia faham. Dia tahu apa yang disampaikan yang berupa Quran itulah kan pada kita. Kemudian Nabi kata juga, kadang-kadang malaikat menjelma seperti seorang lelaki datang kepadaku. Dia berbicara kepadaku dan aku mengerti apa yang dikatakan. Maknanya kadang-kadang Jibril itu datang macam manusia biasa. Ya, datang dan menyampaikan Quran itu. Ya. Dan kata Aisyah, aku pernah melihat Nabi ketika wahyu turun kepada beliau pada suatu hari yang amat dingin. Setelah wahyu itu berhenti turun, kelihatan dahi Nabi bersimbah dengan peluk. Maknanya, bila Jibril datang, menyampaikan wahyu, Aisyah nampak Nabi menerima wahyu tu. Begitu sukarnya, beratnya wahyu tu sampai berpeluh-peluh Nabi. Kan? Jadi sebenarnya bukan benda mudah lah Quran itu. Ya. Sebab itu Quran ni memang benda yang dia mukjizat. Dia memang bahasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya dengan bahasa yang tak boleh ditandingi. Kan? Cukup dengan alif lam mim, cukup dengan nun, cukup dengan yasin. Kan? Dan ayat yang penuh dengan pengertian lah dan susunannya kan. Jadi begitulah kesukaran Nabi SAW untuk menerima wahyu. Jadi kita ni wahyu yang dah depan mata, Quran yang dah depan mata ni, kita kena usaha untuk baca. Apatah lagi bila Nabi mengingatkan Iqra'ul Quran fi syahrin. Bacalah satu Quran tu dalam sebulan. Jadi macam mana kita nak usahakan supaya tiap-tiap bulan ni kita hafal. Kita bukan hafal, kita habis baca Quran. Kita khatam baca Quran. Saya tahu tuan-tuan hari-hari khatam Quran kan. Tapi khatam 3 bulan. Qul huwallahu ahad, Allah samad 3 kali khatam Quran kan. Memang khatam lah. Tapi kena diusahakan juga untuk kita baca terjemahannya dan sebagainya lah. Ya, hari-hari. Macam hadis ni orang tak baca hari-hari kan. Tapi Quran tu suruh baca hari-hari kerana zikir yang paling baik baca Quran lah kan. Okay.
Itu wahyu turun. Jadi ya, yang seterusnya an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ru'ya salihatu fin naum. Wa kana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqis subhi thumma hubbiba ilaihi al-khala wa kana yakhlu bi gharin hira fayatahannathu fihi wa huwa yata'abbudu al-layali zawatil adadi qabla an yanzi'a ila ahli wa yatazawwadu lidzalika thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari Hira. Faja'ahu al-malaku faqala iqra qala ma ana biqari'in qala fa'akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahdu thumma arsalani faqala iqra qultu ma ana biqari'in fa'akhadhani faghattani ats-tsaniyah hatta balagha minni al-jahdu thumma arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari'in fa'akhadhani faghattani ats-tsalitsah thumma arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram faraja'a biha Rasul sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid faqala zammiluni zammiluni fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-rawh faqala li Khadijata wa akhbaraha al-khabar laqad khashitu ala nafsi faqalat Khadijah kalla wallahi ma yuhzika Allahu abada innaka la tasilur rahima wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'dum wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Ammil Khadijah wa kana imra'un qad tanassara fil jahiliyah wa kana yaktubul kitab fil ibrani fa yaktubu minal injil bil ibrani ma syaa Allah ay yaktuba wa kana syaikhan kabiran qad amiya faqalat lahu Khadijah ya ibna ammi isma minal ibni ahika faqala lahu Waraqah ya ibna ahi maza tara fa akhbarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panjang ini kan. Fa akhbarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a faqala lahu Waraqah hadha namusul ladzi nazzala Allah ala Musa ya laitani fiha jaz'an laitani akunu hayyan iz yukhrijuka qaumuka faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam awa mukhrijiyahum qala na'am lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya wa in yudrikni yaumuka unsurka nasran mu'azzaran thumma lam yanstab Waraqah ay an tuwaffiya wa fatara al-wahyu qala ibnu Shihab wa akhbarani Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah al-Ansari qala wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi faqala fi hadithihi bainana ana amsi iz sami'tu sautan minas sama' farafa'tu basari fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursiyyin bainas sama' wal ard wa ru'itu minhu faraja'tu faqultu zammiluni zammiluni fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur fahamiyal wahyu wa tataba. Ya. Hadis yang panjang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha katanya wahyu yang mula-mula turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah berupa mimpi baik waktu beliau tidur. Biasanya mimpi itu terlihat jelas oleh beliau seperti jelasnya cuaca pagi. Semenjak itu hati beliau tertarik hendak mengasihkan diri ke Gua Hira. Gua Hira ni dekat dengan Arafah lah. Lebih kurang 4 km lah tuan-tuan daripada Mekah ya. Jadi dekat situlah Nabi beribadat beberapa malam.
Tak balik pun. Ya. Duduk kat gua. Jadi dia pun bawa lah bekalan yang secukupnya. Jadi bekalan tu habis, jadi dia pun balik lah jumpa dengan Khadijah. Kan Khadijah ni isteri Nabi yang pertama. Dan Khadijah ni dia meninggal 2 tahun sebelum hijrah. Ya. Dan selepas itu baru Nabi kahwin yang lain-lain lah. Selepas Khadijah wafat. Ya. Jadi Nabi pun balik rumah untuk ambil bekalan yang secukupnya. Kemudian Nabi pergi Gua Hira balik. Sampailah suatu ketika datangnya kebenaran atau wahyu. Iaitu waktu tu Nabi berada di Gua Hira. Kita pun tahu bila kita baca tafsir surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, akan ada hadis ini. Ya. Jadi Jibril datang lalu berkata, bacalah. Jawab Nabi, aku tak pandai baca. Kata Nabi selanjutnya menceritakan, aku ditarik dan dipeluknya hingga aku kepayahan. Kemudian aku dilepaskannya dan disuruhnya pula membaca. Bacalah, katanya. Jawabku, aku tidak pandai membaca. Aku ditarik dan dipeluknya pula sampai aku kepayahan. Kemudian aku dilepaskannya dan disuruhnya pula membaca. Bacalah, katanya. Lalu ku jawab, aku tak pandai membaca. Aku ditarik dan peluknya untuk ketiga kalinya. Kemudian dilepaskannya seraya berkata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah demi Tuhanmu yang maha mulia. Bila Nabi dah begitu, Nabi pun pulang ke rumah Khadijah. Nabi dalam keadaan takut. Balik rumah Khadijah, Nabi kata, selimutkan aku. Jadi Khadijah pun selimutkan dia. Ya. Diselimutkan sampai hilanglah rasa takutnya. Ya. Jadi kata Nabi kata kepada Khadijah, sesungguhnya aku cemas atas diriku akan binasa. Ya, Nabi kata, tak tahulah apa yang datang ni. Matilah aku ni. Gitulah lebih kurang kan. Macam kita lah, kadang kan dia ada saat-saat tertentu, hati entah gundah gulana, perasaan entah apa yang datang. Kan, agaknya nak matilah. Tonton tak pernah rasa macam tu? Tak pernah ya? Saya pernah ada perasaan sampai lagi 3 hari aku mati. Tapi pernah ada perasaan tu. Beberapa kali. Masa tu memang istighfar. Bila lepas harinya kan, alhamdulillah hidup lagi. Tak tahulah apa dia kadang perasaan lah kan. Tapi yang ni bukan perasaan ni. Ini maknanya bila Jibril datang turun baca bagi Iqra' tu, dia rasa matilah aku. Ya? Jadi kata Khadijah, jangan takut. Demi Allah, Tuhan sekali-kali tidak akan membinasakan anda. Anda selalu menghubungkan tali persaudaraan, membantu orang sengsara, mengusahakan barang keperluan yang belum ada, memuliakan tetamu, menolong orang yang kesusahan kerana menegakkan kebenaran. Jadi Khadijah ni bagus orang. Bila Nabi dalam keadaan yang tertekan, dia bagi semangat. Kan? Perempuan tak ada pula ni. Kalau perempuan ada ni kena bagi semangat pada suami. Banyaknya bila kita balik rumah, tak tahulah entah apa. Itulah dah cakap, jangan keluar juga. Dibubuhnya lagi kan. Banyak perempuan ni dia tak support suami dia. Kan? Mungkin sebab perangai gitu juga kan. Tapi Khadijah dia bagus kan. Dia mententeramkan jiwa Nabi. Tak adalah kan. Abang ni baik orangnya. Selalu gini. Kemudian Khadijah pun jumpa Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, iaitu anak saudara Khadijah. Iaitu anak saudaranya yang telah memeluk agama Nasrani pada masa jahiliah. Dia pandai menulis buku dalam bahasa Ibrani. Ya, bahasa Hebrew lah, Ibrani ni bahasa Yahudi. Ya. Maka salinannya kitab Injil dari bahasa Ibrani seberapa dikehendaki Allah dapat disalinnya.
Tak tahulah berapa banyak kan. Sebab usianya dah lanjut, matanya pun buta dia ni. Ya. Jadi dia kata kepada Warakah, hai anak pamanku, anak paman saudara, dengarkanlah berita daripada anak saudara kau ni, Muhammad. Ya. Bukan ni, maksud dia Warakah ni pakcik dia. Kan. Jadi dia ni kata, dengarlah kabar daripada Nabi Muhammad. Jadi Warakah bertanya kepada Nabi, wahai anak saudaraku, apakah yang telah terjadi atas diri anda? Kenapa ni? Macam itulah kan. Lalu Rasulullah menceritakan kepada semua peristiwa yang telah dialami tadi itu. Berkata Warakah, inilah namus. Namus ni nyamuk lah, nyamuk. Dia kata nyamuk tu. Sebab malaikat ni ada sayap. 600 pasang sayapnya, jadi dia kata nyamuk. Malaikat yang pernah diutus Allah kepada Musa. Dia kata ni malaikat yang diutus Musa ni yang jumpa kau ni. Dia kata, wahai semoga saya masih hidup ketika itu, iaitu ketika anda diusir oleh kaum anda. Maknanya, Warakah ni orang yang tahu bahawa cobaan yang akan dihadapi oleh seorang Nabi ni sampai tahap akan dihalau daripada kampung halaman. Dan Warakah yang dah buta, dah tua ni, dia kata, kalaulah aku hidup lagi, sewaktu nanti kau kena halau. Dia kata. Ya. Maka bertanya Rasulullah SAW, apakah mereka akan mengusirku? Nak azan dulu ke? Saya nak habiskan tadi. Okey, azan dia. Kita nak habiskan hadis ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Allah.
La ilaha illallah. Allahumma rabbah. Sallallahu alaihi innaka la tukhlifu al-mi'ad. Okey, kita sambung sikit tuan ya. Jadi bila Waraqah bin Naufal mengatakan bahawa dia akan diusir, ya, Nabi tanya, adakah mereka akan mengusir aku? Jadi Waraqah jawab, ya betul. Belum pernah seorang pun yang diberi wahyu seperti anda yang tidak dimusuhi orang. Kan? Semua Nabi dimusuhi. Kan? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Kan? Nabi Nuh tu dikatakan Nabi pertama menerima wahyu. Sebab Adam tu dah daripada ni lagi kan. Daripada syurga lagi. Kan? Sebab tu ada hadiah mengatakan bila manusia berjumpa dengan Adam dekat apa mahsyar nanti, Adam kata jumpalah Nuh. Nuh tu Nabi yang pertama dekat bumi. Kan? Rasul yang pertama dekat bumi. Pun dimusuhi. Dia tahulah kan sejarah dia buat kapal semua tu kan. Nabi Musa kena halau dengan Fir'aun. Nabi Zakaria kena geraji. Kan? Nabi Isa kena salib. Kan? Jadi mana ada Nabi yang tidak dimusuhi? Waraqah tahu. Ya? Sebab dia baca kitab Injil. Bahkan dia tulis kitab itu dalam bahasa Yahudi. Kan? Apabila saya masih mendapati hari itu, nescaya saya akan menolong anda sekuat-kuatnya. Jadi Waraqah ni dia kata kalau waktu kau diusir nanti aku masih hidup, aku akan jadi orang kanan kau. Itulah. Jadi, ya. Ini orang yang faham, orang yang ada ilmu dan orang yang memang nak kepada kebenaran. Tapi tidak berapa lama kemudian Waraqah meninggal dunia. Kan? Dan waktu itu pun wahyu terputus sementara. Ya. Berkata Ibnu Syihab, Abu Salam bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya bahawa Jabir bin Abdullah Al-Ansari menceritakan tentang terputusnya wahyu. Katanya Nabi SAW berkata dalam hadisnya, pada suatu waktu ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba kedengaran olehku suatu suara dari langit. Maka ku pandang ke arah datangnya suara itu. Kelihatan olehku malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira dulu. Dia duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku terperanjat kerananya dan aku terus pulang. Aku berkata kepada Khadijah, selimutkan aku. Kan? Jadi lepas Waraqah datang, sembang dengan Waraqah, tak lama lepas tu Waraqah meninggal pula. Wahyu tak ada turun lah daripada Iqra' tadi tu. Jadi tak tahu entah berapa lama, kemudian tiba-tiba dengar suara Jibril pandang kat langit. Sudah. Ini malaikat yang datang hari tu ni. Masih takut, bukan berkawan lagi ni. Bila takut tu lari balik. Balik-balik minta selimutkan. Kan? Lepas diselimutkan datang pula sampai rumah tu. Malaikat Jibril datang sampai rumah. Sampai rumah disampaikan, ya ayuhal muddatsir, hei orang yang berselimut. Tak tahu tu hal lah tuan. Kalau kita lah lari-lari selimut datang, hei orang berselimut. Siapa lagi kita ni kan? Ya. Puyuh-puyuh kita ya. Ya ayuhal muddatsir, kum fa'anzir, bangun. Beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan besarkan Tuhanmu. Warujza fajur, dan bersihkan pakaian kamu. Jauhilah berhala-berhala. Itu perintah yang disuruh sampaikan pada waktu itu. Pertama wahyunya suruh baca.
Yang kedua, suruh bangun, sampaikan. Besarkan Tuhan. Bersihkan diri, pakaian apa semua. Jauhi semua berhala. Kan? Sejak daripada tu, wahyu pun turun. Kerap lah. Jadi bila dah selalu tu tak takut lah. Kan? Dah tahu siapa yang datang, apa yang diperintahkan, dan sebagainya. Kita pun macam tu juga. Datang sekali kena sergah dengan orang, baru orang tu bukan yang kan. Takut juga kan. Tengok-tengoklah rupanya baik sangat orang kan. Ya. Jadi yang ini kalau kita cuba bayanglah Nabi, satu makhluk yang tak dikenali datang, pastinya pada waktu itu dalam keadaan yang takut, ya, dan akhirnya menerimalah wahyu. Begitulah permulaan wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempatlah kita baca 3 hadis hari ini, ya. Cukuplah kot dulu kan. Sebab hadis yang keempat ni pendek, tapi hadis yang kelima ni ada 6 muka surat. 6 apa? 8 muka surat ke kan. Jadi yang ni kita minggu depan lah, baru kita sambung lagi. Wallahu alam. Harapnya ada manfaat perbincangan kita pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ditanggung dengan tasbih kafarah dan surat al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.